So dia bagi tetap dah. Jadi 8 dan 9 ni doa minta supaya istiqamah. Jangan Allah pesong hati kita setelah kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Kisah ni tuan-tuan berlaku kepada keluarga besar ulama besar, iaitulah keluarga Hamka sendiri. Ayahnya Abdul Karim, dia Abdul Malik. Adik dia Abdul Wadud, murtad di usia 54 tahun. Convert masuk Kristian, mati Kristian umur 82. Saya tuan-tuan tengok 54, 82. 54 Islam, tapi ending Kristian. Sebab apa? Kerana apa? Dia mengaku, dia kata dia ni dibesarkan oleh bapa dia, Abdul Karim, bapa Hamka juga. Bapa Hamka cerai mak Hamka. So Hamka ni duduk dalam keluarga yang broken family lah, pecah, keluarga yang pecah. Tapi Hamka jadi ulama. Dia tu, mak dia tak dicerai, cerai mati. Bapa Hamka tak cerai dia, berhidup sekali. Makna Wadud ini lebih menerima didikan yang sempurna dari ayah dan ibu, mendapat kasih sayang yang sempurna ayah dan ibu. Hamka duduk dengan mak, meninjau mana no, pergi duduk kampung belah no, tak dapat kasih sayang ayah sangat, tak dapat didikan ayah sangat, pasal dia ceraikan mak dia. Nah, maka tuan-tuan, Wadud adik ni sempurna kasih sayang, tetapi oleh kerana dia tidak sayang kepada agama Islam, didikan yang dia dapat, dia mengaku tuan-tuan, dia dapat didikan agama yang sempurna daripada ayah dia. Dan dia kata dalam rumah dia macam kutub kanah. Dia dibesarkan dalam kutub kanah perpustakaan, kutub kanah kitab agama memenuhi ruang tamu rumah dia. Dan ayah dia ulama, Abdul Karim, ulama besar, bapa Hamka ni. Tapi tuan-tuan akhirnya murtad, menikah dengan Belanda, kacukkan Indon. Wanita ini namanya Vera. Akhirnya dia ikut bini dia, bini tak ikut dia. Nah, kalah dengan bini, ini ikut dia, bukan dia ikut bini. Dia ikut bini, bukan bini ikut dia. Waktu Hamka hidup, Hamka punya inisiatif dakwah, seru Vera menuturkan kalimah syahadah dengan rela hati. Dia tak main peranan, abang ipar yang main peranan. Dan mungkin Hamka ni bijak dalam dakwah, dan dia pandai, ada seni dia, dan dia mungkin ada karamah dia. Vera terbuka hati untuk masuk Islam. Tapi bila Hamka mati sekitar tahun 80-an, dia kembali convert. Pasal Wadud tak support, tak bagi tambah. Dia ada ilmu. Bahkan bila dia pindah tuan-tuan pergi Bali, bila Hamka mati, wafat, dia pindah pergi duduk Bali. Bila duduk di Bali ni, Wadud ni biar Vera buat kelas kuliah macam ni, kuliah Bible dalam rumah dia. Dan Wadud ni pergi join sama dengar. Bila dia dengar, tuan-tuan, akhirnya dia kata dia dengar sehari lama duk dengar kuliah Bible ni. Dan dia pun guna Allah Bible dia, tak guna God. Tu kita tak bagi di Malaysia, dia pun nak tukar terjemahan Bible jadi God jadi Allah tu. Nah, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia duk dengar lama-lama, dia pun kata, betul juga Kristian ni. Tak jauh beza lah, sama lah. Dia kata lah kali dia temui kebenaran. Kebenaran dia apa dia? Dia kata Kristian tu yang benar. Hak ayah dia didik 54 tahun duduk dalam Islam ni, dia kata tak apa nak betul. Lah kali dia pula convert. Bukan Vera saja, bini dia saja. Dia pun convert, meninggalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun terima Kristian sebagai agama dia. Dan dia ni mati sebagai pastor, padri yang mengembangkan agama Kristian di Sumatera. Jadi tuan-tuan, daripada doa itulah Ustaz kata kita tak boleh tinggal. Tidak ada jaminan untuk kita, kerana mutlak milik Allah hidayah. Dia bukan boleh diwarisi daripada seorang ulama.
Tidak boleh diwarisi daripada abang yang ulama, bapa ulama, abang ulama. Tak boleh. Dia hanya boleh dengan doa dan harapan kita sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, agar Allah jangan gelincirkan hati kita setelah diberikan hidayah kepada kita. Sebab kita na'udzubillah, bimbang, takut. Baca kisah ni tuan-tuan, kita insaf, terbit ayat mata, berasa takut. Ya Allah, aku bukan anak ulama. Ya Allah, aku bukan adik ulama. Aku bukan dari keluarga ulama. Boleh sangat possible nak berlaku benda tu pada kita, pada keluarga kita, anak pinak kita, generasi kita akan datang. Cara macam mana? Harap gantung kepada Allah, doa kepada Dia, moga-moga Dia beri rahmat kepada kita semua. Dia jaga iman dalam diri kita, Dia jaga iman dalam jiwa anak pinak kita, keturunan kita, zuriat keturunan kita, tak ada yang murtad. Amin ya rabbal alamin. Apa dia doa tu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pesan bukan diri kita, anak, menantu, cucu, cicit kita. Ajak doa tu, jangan lupa baca, kerana itu sangat berharga nilai kita di sisi Allah. Kalau tak ada hidayah, kita bertemu Allah dapat azab. Tapi kalau kita dapat hidayah, kita bertemu Allah dapat layanan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kesimpulan cerita tu maknanya kita kena mengharapkan Allah Ta'ala. Tidak boleh harap background pendidikan keluarga ulama sebagai, tidak menjamin. Kerana contoh sudah ada tuan-tuan, keluarga besar ulama terkenal pun ada yang meninggalkan Islam, murtad, jadi padri. Ini akibat biak tidak menyanggah kebatilan. Biak rumah jadi markas penyebaran Bible. Padahal dia sebagai suami, ketua keluarga, boleh halang, boleh larang, boleh stop kebatilan itu. Tapi biak, bila biak tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik hidayah yang ada pada diri dia tu. Sudah ada tu hidayah, dia bukan murtad lagi, dia masih Islam, tapi Allah boleh tarik sebab tidak cakna dengan batil. Dia tidak sensitif dengan kemurtadan, kemaksiatan, kesyirikan. Dia boleh kompromi dengan syirik. Maka sebab itulah Allah boleh tarik hidayah dia. Makna dia tak sayang, dia tak cemburu Islam yang ada dalam diri dia. Akhirnya Islam itu ditarik dalam diri dia sendiri. Jadi sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.